Alhamdulillah. Okey, sebelum kita alhamdulillah nampak semua jelas. Okey, insya-Allah sebelum kita mula dengan berlanjut, kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta ke program terapi diri dengan surah Ad-Duha pada malam ini. Alhamdulillah. Adakah anda semua sudah bersedia? Boleh cek di ruangan komen, semua sudah bersedia ke? Sebelum kita mula, alhamdulillah ramai yang komen sudah. Okey. Insya-Allah. Okey. Jika anda mahu serius untuk dapatkan manfaat daripada kelas malam ini, insya-Allah kita boleh offkan device sekejap, boleh offkan telefon masing-masing dan tumpukan perhatiannya pada penyampaian malam ini, insya-Allah. Baik, saya yakin semua peserta dah tak sabar ni. Okey, sebelum kita dengar kalimat mutiara daripada Ustazah Afifah, daripada penyampai kita pada malam ini, suka saya ingatkan tentang beberapa perkara. Okey, yang pertama, betulkan niat kita. Betulkan niat kita yang kita hadir kelas malam ni untuk dapat apa? Setkan goal, apa yang kita nak daripada kelas malam ni. Okey, yang pertama, betulkan niat. Yang kedua, letakkan handphone jauh daripada tempat kita. Jangan offkan device dulu. Kita cuba fokuskan untuk kelas 2 jam sahaja pada malam ini, insya-Allah. Dan yang ketiga, minta kalau siapa-siapa yang ada anak, boleh mintakan pasangan untuk jagakan anak sekejap ya. Sementara kita program malam ni lah sekejap je. Dan untuk kita dapat lagi dapatlah apa yang kita untuk program kita malam ni, boleh sediakan buku nota masing-masing untuk catat apa yang disampaikan oleh Ustazah Afifah, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah saya menjemput penyampai untuk program malam ini, Ustazah Afifah Zainal, untuk berkongsi perjalanan Al-Quran kita pada malam ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam perkenalan kepada semua peserta webinar pada hari ini yang dikendalikan oleh AQL Center. Apa khabar ibu-ibu, sahabat-sahabat Al-Quran pada malam ini? Ya, mudah-mudahan kita bersedia untuk dididik, diasuh oleh Al-Quran. Dan dengan kasih sayang Allah jugalah Allah menghimpunkan kita pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan Al-Quran ini asbab untuk kita lebih kenal Allah. Ya, dengan cara itu Allah mengangkat ujian, kesulitan, kegelisahan yang sedang anda alami. Ya. Jadi mungkin ada di antara kalian yang pertama kali bersama dengan AQL. Ada juga peserta-peserta AQL sebelum ini. Mungkin boleh munculkan diri, tuliskan di ruangan chat siapa yang pernah sertai program-program di AQL Center. Ya. Jadi sebagai permulaan pada malam ini, sukalah untuk saya perkenalkan bagi yang baru pertama kali kenal dengan saya. Jadi nama saya adalah Ustaz, nama panjangnya ada. Nama panjangnya adalah Afifah Salihah binti Zainal Abidin.
merupakan pengasas ataupun sebagai konsultan pendidikan tadabbur perkata, yang mana kita nak bantu mereka yang mahu dekati Al-Quran ini dengan cara pendidikan, ataupun senang kata bagaimana nak mudahkan pembelajaran Al-Quran ini dengan cara orang dewasa. Jadi mempunyai pengalaman sebagai pensyarah di KUIS dan juga UIA di dalam Fakulti Bahasa Arab, dan kemudian berhenti, resign dan mengambil sepenuhnya untuk research and development di AQL Center lah, khususnya tadabbur perkata. Jadi pada malam ini salam perkenalan lah, mungkin ada yang baru pertama kali bertemu secara virtual. Jadi kita mohon host untuk mute-kan untuk mengurangkan gangguan, kadang-kadang tak perasan tertekan kan bila pegang phone, suka kita faham. Okey, jadi yang hadir pada malam ini tentu ada niat yang besar. Yang hadir pada malam ini ada sesuatu yang dia inginkan daripada Al-Quran, yang mana mungkin daripada pembacaan dia, daripada apa yang dia lakukan seharian bersama Al-Quran, dia tak dapat rasai sesuatu, ataupun mungkin dia tidak ada rasa getaran hati bila dia membaca Al-Quran. Lalu bila nampak webinar pada hari ini, terapi diri dengan Al-Quran, terapi diri dengan surah Ad-Duha, maka perkara ini menggerakkan kalian untuk dapatkan sesuatu daripada surah Ad-Duha ini. Saya hanya penyampai yang menyampaikan ilmu-ilmu pada hari ini, tetapi hati yang ikhlas kalian bersama-sama pada malam inilah yang Allah akan berikan kefahaman, dan Allah akan berikan, sembuhkan kesakitan yang tuan-tuan dan puan-puan sedang alami. Jadi kenapa surah Ad-Duha? Kenapa terapi diri dengan surah Ad-Duha? Sebelum kita nak jawab persoalan ini, suka saya nak beritahu kepada puan-puan bahawa di dalam Al-Quran ini ada surah-surah tertentu yang memang Allah berikan keutamaan. Keutamaan yang mana, macam mana kita nak tahu satu keutamaan ini? Keutamaan ini kita tahu apabila disebut di dalam hadis. Sebagai contoh, keutamaan surah Al-Fatihah, keutamaan surah Al-Ikhlas seperti 1/3 surah, apa lagi? Kepentingan ataupun keutamaan surah Al-Mulk, yang sebagai penjaga diri di azab kubur nanti, di alam kubur, di alam barzakh nanti. Tetapi mengapa kita memilih surah Ad-Duha? Surah Ad-Duha ini tidak ada keutamaan-keutamaan khas yang seperti ada di dalam surah-surah yang saya sebutkan tadi, surah pilihan tadi. Tetapi kita mengambil kira bagaimana surah Ad-Duha ini diturunkan untuk merawat keresahan, kegelisahan, kecemasan dan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah antara sebab mengapa kita nak melihat dari satu sudut surah Ad-Duha ini benar-benar boleh merawat hati kita, kegelisahan, kegundahan, sekiranya kita meletakkan diri sebagai watak di dalam ayat-ayat surah Ad-Duha ini. Jika sebelum ini mungkin ada di antara kalian yang mendengar tafsir, yang mendengar kuliah-kuliah, kita mendengar berkenaan tentang cerita kisah Rasulullah SAW dan surah ini. Tetapi pada malam ini kita nak niatkan agar kita nak meletakkan diri kita sebagai ayat yang dituju, agar apa yang sedang kita alami ini sebenarnya telah dialami oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu. Benda itu boleh menghilangkan kesedihan, keresahan, begitu juga yang kita boleh alami. Jadi daripada awal kelas ini, kelas ini tak sampai 2 jam pun, mungkin dalam sekitar 1 jam lebih, insyaAllah. Kita dah niatkan, insyaAllah mudah-mudahan dalam tempoh 1 jam ini, kita boleh ingat 4 kalimah penting di dalam surah Ad-Duha. Maksudnya apa? Bila kita ingat 4 kalimah penting ini, yang kami namakan sebagai kata kunci, bila kita buka dan belik balik surah Ad-Duha, kita merasakan ada tautan hati kita dengan Allah yang menyebabkan dapat menepis segala emosi
dan perasaan buruk dan negatif kita, apa yang sedang kita rasakan. Ya. Jadi itu bezanya bila kita datang ke webinar, ada objektif dengan tak ada objektif. Kalau sekadar kita nak dengar, kita memang akan dengar saja. Tapi bila saya dah lorongkan puan-puan untuk at least ada 4 ayat ini, 4 kalimah saja, bukan ayat, 4 kalimah saja yang bila baca surah Al-Duha ya secara bersendirian pada mana-mana waktu solat ataupun solat sunat, kita rasa release ya, kita rasa tenang ya, dan kita rasa perkara-perkara yang mententeramkan hati ya, yang mententeramkan hati. Okey, baik. Jadi kita nak pergi dahululah kepada perkara asas tentang surah Al-Duha ini. Yang pertama sekali kita nak pasakkan di dalam fikiran bahawa apa sahaja yang kita khawatirkan, perkara itu telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang kita sedihkan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan yang lebih dahsyat. Ya, dan apa dia rasa gembira yang kita sedang alami, Rasulullah juga mengalami perasaan gembira dan teruja. Ya, dan masya-Allah betapa hebatnya kasih sayang Allah yang mana Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memetakan perjalanan kita di hidup ini. Ya, di dunia ini Allah dah jadikan sebagai satu contoh, ikut teladan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan untung di dunia, engkau akan selamat dan bahagia di akhirat. Ya, yang itu yang kita nak letakkan, bukan kita sahaja yang diuji dengan ujian yang berat. Ya, bukan kita sahajalah yang paling berat dan besar ujiannya, tidak. Ya, para nabi dan orang-orang saleh ini yang terdahulu yang lebih besar ujiannya sebagai tanda kasih sayang Allah untuk Allah angkat darjatnya. Ya, jadi para nabi dan rasul ini subhanallah kalau kita nak lihat mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Setuju tak? Ya, bagaimana manusia yang sama fitrahnya seperti kita mempunyai kecerdasan emosi, ya, seorang yang berkarisma, ya, berfikiran tinggi, mengutamakan orang lain, ada kepimpinan yang bagus, mengutamakan masyarakat luar, ya, dan Allah nampak karakter-karakter inilah yang sesuai dipilih untuk menjadi utusan Allah. Nabi lah Rasul, Rasul tu utusan kan, utusan Allah. Dan mereka tidak meminta untuk menjadi Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Allah pilih mereka, the chosen one. Dan apa yang Allah timpakan kepada mereka itu adalah untuk Allah angkat darjat. Ya, bayangkan, tidak diminta untuk menjadi Nabi ataupun Rasul, tetapi Allah berikan ujian yang sangat hebat, yang tak mampu dipikul oleh manusia biasa. Ya, jadi atas kesabaran mereka, sabar dalam ujian berdakwah, ya, tanpa mereka mendapat apa-apa keuntungan di dunia, lantas Allah memberikan ganjaran di akhirat nanti. Ya, jadi subhanallah betapa bila kita lihat para nabi ni dan bila kita faham di sebalik para nabi ni, kita akan rasa terlalu cemburu. Ya, bagaimana sosok personality yang sempurna, kejadiannya, akhlaknya, pemikirannya, lantas Allah memilih mereka dan Allah menguji. Ya, jadi pada malam ini kita nak melihat dari satu sudut, bukanlah kita sahaja yang paling besar ujiannya. Ya, jika umur 20-an ujiannya lain. Ya, jika umur 30-an ujiannya lain. Begitu juga dengan umur 60-an ujiannya lain. Ya, setiap orang ada ujiannya yang tersendiri. Dan kita nak mengambil pelajaran daripada surah Al-Duha ini. Baik. Dah bersedia ke belum? Ya, dari tadi pengerusi dah tanya dah bersedia ke belum. Jadi saya akan kongsikan share screen di paparan screen kalian. Ya, saya akan share screen. Kita nak share screen. Di mana share screen? Okey. Okey, baik. Boleh nampak tak dekat skrin anda? Nampak tak dengan jelas? Ini kita nak ambil sebahagian lah, sebahagian daripada peserta-peserta yang telah pelajarilah daripada surah Al-Duha.
Ya, kalau peserta ni dia tak belajar tentang terapi, tetapi kalian ni kita masukkan sedikitlah perkara-perkara selain fokus kepada surah Al-Duha ini, ya. Okey, baik. Jadi di dalam surah Al-Duha ini kita nak sama-sama lihat. Kita bila menulis Okey, kita nak sama-sama lihat berkenaan tentang surah Al-Duha. Semua orang sudah hafal surah Al-Duha, betul? Ya, semua orang dah hafal surah Al-Duha. Surah Al-Duha ni dia ada 11 ayat. Ya, dan ingat daripada awal kita nak meletakkan diri kita ini sebagai ayat yang dituju oleh Allah. Ya, bukan sekadar kita nak memahami apa yang Rasulullah SAW alami. Ya. Jadi bila bercakap tentang surah Al-Duha ini, yang pertama sekali perlu kita iktiraf bahawa Allah Islam tidak menafikan, ya, Islam tidak menafikan perasaan-perasaan sedih, ya, emosi buruk yang tuan-tuan dan puan-puan sedang alami. Ya, maksudnya apa? Jika ada perasaan sedih, ya, perasaan takut, perasaan gelisah, perkara tersebut Islam raikan. Itu yang pertama kita kena sedar. Kita tak boleh nak menilai seseorang dengan mengatakan sekiranya dia ada masalah tekanan, imannya lemah. Kita tak nak sampai kepada tahap menghukum seseorang. Ya? Jadi kerana apa? Kesedihan yang luar biasa itu normal ke? Ataupun ada ataupun tidak? Ada. Salah satu contohnya adalah seperti yang dialami oleh Nabi Yaqub, ya, kesedihan menangis sehingga mata putih, ya, tak boleh nampak, ya, hingga buta matanya. Itu antara contoh nak meraihkan betapa adanya emosi-emosi tersebut. Ya, sama juga sebagai contoh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa ini ada, kita lihat seperti emosi negatif, ya, bukan negatif lah. Ada rasa takut. Ya, takut nak berjumpa dengan Fir'aun sebab lidahnya tak fasih. Jadi baginda meminta Harun untuk menjadi pembantunya. Jadi emosi-emosi yang kita alami ini valid. Ya, anda kata ada anak-anak, kita ada anak kecil ataupun anak sedang remaja ataupun anak dewasa, apa yang mereka alami ataupun rasakan, kita kena iktiraf benda tersebut, ya, kena raikan. Okey, jom kita berbalik kepada surah Al-Duha. Ya, kita akan lihatlah, saya akan pergi kepada terjemahan perkata terus, terjemahan perkata. Baik, yang pertama sekali Wad-Duha, ya, boleh sebut tapi dalam keadaan tutup mic, sebut kat tempat masing-masing lah. Ya, kita nak cuba bila kita aktifkan panca indera kita, semakin mudah untuk kita ingat. Sebab ingatkan daripada awal kita dah niat dah untuk mengingat sekurang-kurangnya 4 kata kunci. Ya. Jadi Wad-Duha ini maksud dia apa? Demi waktu duha. Ya. Wal-laili idza saja. Dan demi malam apabila ia telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah, ya, meninggalkanmu wahai Muhammad Tuhanmu, dan tidaklah dia membencimu. Kat sini kita kena lihatlah, sekiranya perkara buruk yang menimpa diri kita bukan tanda benci Allah. Mustahil, ya. Sifat rahmat Allah itu terlalu luas, ya, melangkaui kemarahan dan kemurkaan Allah. Itu yang kita kena pegang. Ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Ya, kalau ada kemarahan, rahmat Allah tu lebih besar daripada kemarahan ataupun kemurkaan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak akan memberimu Tuhanmu, maka engkau berasa redha ataupun puas. Ya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya? Bukankah dia mendapatimu seorang yatim lalu dia melindungimu. Subhanallah. Ya? Bagaimana Allah menyelamatkan kita daripada keburukan-keburukan,
Ya, banyak sebenarnya perkara yang telah kita alami tetapi disebabkan kita tak sedar itu adalah daripada pertolongan Allah, maka kita tak nampak kita ini diselamatkan daripada musibah. Ya, okey. Okey, kemudian wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu orang yang bingung. Bingung ini jangan salah fahamlah. Okay, kalau dari segi terjemahan perkata, ada yang diterjemahkan sebagai sesat, waladhalin, sesat kan. Tapi dhalan di sini dalam konteks erti kata bukan sesat tidak dapat hidayah, tetapi bingung dalam membuat keputusan ataupun untuk mendapat petunjuk. Ya, fahada, maka dia memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa aghna, dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan, lalu dia mencukupkan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau membuat sewenang-wenangnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka jangan engkau mengherdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka nyatakanlah dengan bersyukur. Okey. Sekarang kita nak lihat satu persatu perkara yang berkaitan tentang, kita pergi dekat tadabbur perkata ya. Okey. Apa yang dikongsikan ini, di dalam nota ada ditambah dengan apa yang saya kongsikanlah secara verbal. Jadi boleh buat catatan lah ya. Okay, jadi saya tak pergi kepada pengenalan surah, kita nak terus pergi kepada tadabbur perkata ya. Dari segi asasnya penurunan surah Ad-Duha ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah surah Ad-Duha ini sangat istimewa ya. Maksudnya apa? Dalam banyak-banyak surah, ya, surah Ad-Duha adalah surah yang mana Rasulullah SAW ternanti-nanti untuk mendapat wahyu seterusnya. Ya, dalam erti kata lain, pada awal dakwah Rasulullah SAW, wahyu diturunkan dengan kerap. Sama ada selang 1 hari, selang 2 hari, selang 3 hari, selang seminggu. Tetapi sampai satu keadaan surah Ad-Duha ini ataupun ayat Al-Quran ini tidak turun dalam tempoh yang lama. Ya, sehingga menyebabkan timbul rasa hati ataupun perasaan baginda bahawa adakah aku ini membuat silap dalam berdakwah sehingga Allah membenciku. Ya, jadi sampaikan dalam tempoh tidak ada wahyu diturunkan, orang musyrik ni pun peka, ya. Lalu berkata dan bertanya kepada Muhammad, ya, wahai Muhammad, ya, di mana syaitanmu? Merujuk pada syaitan itu yang mereka masukkan adalah malaikat Jibril, ya. Dan mereka berkata sesungguhnya Tuhanmu telah meninggalkanmu. Jadi perkara ini lagi merusingkan Nabi Muhammad, ya. Sampai satu tahap baginda ini naik di atas bukit untuk seolah-olah menunjukkan diri, ya, seolah-olah nak kata, wahai Jibril, aku di sini, ya, di manamu, kenapa engkau tak jumpa aku untuk turunkan wahyu. Jadi tempoh tersebut adalah tempoh yang sengsara bagi jiwa Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kita nak ambil iktibar daripada penurunan surah ini adalah ketika mana Nabi Muhammad SAW ternanti-nanti untuk mendapatkan wahyu, untuk mendapatkan pesanan, ya, sesuatu yang besar sangat daripada Allah. Satu persoalan yang kita nak tanyakan kepada diri kita, adakah dalam setiap hari kita ternanti-nanti dan merindui untuk membaca Al-Quran? Ada ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, sekiranya perasaan tersebut tidak lahir, maka ia adalah satu indikator bahawa kita dengan Allah sudah terlalu jauh. Meskipun mungkin kita sekolah agama, kita belajar agama, tetapi itu bukan satu indikator yang menunjukkan adanya agama di dalam diri kita. Ya, jadi
satu ibrah ataupun yang kita nak ambil daripada sebab penurunan surah ini, ya, Rasulullah menunggu kehadiran Al-Quran. Seperti itu jugalah kita nak mula pasangkan niat pada malam ini, bermula pada malam ini. Mulai hari ini aku nak mula berubah dan menjadikan bacaan Al-Quran sekurang-kurangnya satu muka surat satu hari. Ya, sekurang-kurangnya ada progres lah. Kita janganlah terlalu, orang kata apa, terlalu ambitious dengan Al-Quran. Contoh, tiba-tiba bersemangat nak habiskan satu juzuk. Ya. Jadi Allah lebih suka innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Ya. Sesungguhnya Allah suka, bila Allah suka ni Allah betul-betul suka dengan hamba-Nya yang membuat sesuatu amalan dengan konsisten. Jadi lebih baik sedikit tetapi konsisten di setiap hari. Ya. Jadi seperti itu jugalah yang kita nak terbitkan rasa kekosongan jiwa kita bila dalam satu hari tak baca ayat Al-Quran. Ya, malam ni mungkin boleh niat dekat Allah kan, malam ini bangun nak niat salat tahajud, nak minta ampun atas dosa-dosa meninggalkan Al-Quran. Ya. Atas dosa-dosa lalai menjadi Muslim yang sejati. Atas dosa-dosa tak jadi Muslim yang hidup bersyariat yang betul dan sempurna. Ya? Kadang-kadang kita pilih apa yang kita mahu. Kita pilih ruang-ruang tertentu saja. Bab rezeki kita nak buat amalan tertentu. Ya? Bab kehidupan yang mudah. Tetapi kita terlupa untuk letakkan di dalam satu fikiran ada negeri abadi yang kita akan kekal selama-lamanya di situ. Yang di sinilah, ya, dalam tempoh yang singkat di dunia inilah yang kita nak buat bekalan. Ya. Jadi bila kita dah nampak fikiran ataupun jangka masa panjang kehidupan di akhirat, kita akan lebih banyak berlapang dada dengan Allah. Ya. Dalam berarti kata lain, apa yang Allah uji ini, kita akan bersangka baik sebagai contoh. Ya. Apalah sangat apa yang Allah ujikan ini, ya, mudah-mudahan kesabaranku ini sebagai penimbang berat dekat neraca amal soleh nanti. Ya, semudah tu saja kita nak bersangka baik dengan Allah. Ya, apalah sangat orang nak mengatakan mudah-mudahan sabar ini, ya, Allah nak tingkatkan kedudukan aku dekat syurga. Jadi bicara-bicara kita tu dah lain dah, ya. Bila paksi itu kita tak meletakkan hati kita dekat dunia. Ya, tapi bila kita nampak minda kita ni boleh nampak dekat akhirat nanti, ya. Sebab kita tak nak kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan tujuan dunia. Ya, tetapi kita nak guna Al-Quran ini, apa sahaja amalan-amalan yang kita gunakan, semuanya membawa kita hubungan baik dengan Allah menjadi lebih akrab. Ya, contohnya tuan-tuan dan puan-puan ada buat amalan-amalan tertentu kan, cuba cek balik. Ya. Kalau dari segi buat amalan tersebut, hati tidak rasa terhubung dengan Allah, jaga-jaga. Ya, takut-takut kita buat itu dengan kehendak dunia. Ya, tidak ada tujuan akhirat. Walhal para sahabat ini menggunakan Al-Quran totally untuk akhirat. Ya, mereka ni kalau dari segi rezeki melimpah ruah Allah berikan. Ya, tak ada niat, tak ada pun ayat Al-Quran mereka guna ayat 1000 dinar untuk kaya, untuk jemput rezeki, tidak ada. Sebab itu bukan fahaman yang betul bila berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ni mungkin peserta-peserta Tadabbur Tamhidi dah jelas kan? Saya ada kongsikan yang ini. Okey, jadi berbalik kepada kita punya surah Ad-Duha. Mukadimah pun panjang, mestilah panjang kan? Sebab nak bagi semua orang dapat the same language, ya, semua orang faham sejelas-jelasnya macam mana kita nak mula menjadikan Al-Quran ini ataupun surah Ad-Duha ini sebagai terapi. Ya? Okey, baik. Kita nak cuba mute kan untuk host. Okey, tolong mute. Mohon berjaga-jaga jugalah ya. Okey, baik. Next kita nak pergi kepada ayat pertama, Wadduha. Sama-sama sebut Wadduha. Ya, Wadduha. Okey, dari segi literal, bila kita baca terjemahan, kita tak rasa apa-apa. Setuju tak? Ya, bermaksud kita hanya membaca terjemahan, tetapi tidak ada lagi interaksi hati kita dengan Al-Quran. Ataupun senang kata, mungkin ada yang pertama kali dengar, kita tak lagi melakukan proses tadabbur kerana kita hanya membaca.
Jadi untuk mendapatkan reaksi hati perlu ada ilmu dan juga sokongan-sokongan tertentu daripada kitab rujukan. Okay. Jadi saya hari ini nak bantu puan-puan untuk memahami surah Ad-Duha melalui tadabbur, proses. Tapi masing-masing boleh buat sendiri, kena ada ilmu dia lah. Nak belajar ke tidak, nak pandai sampai baca Quran, pandai rasa ataupun pandai terbitkan rasa tu. Nak belajar ke tidak ilmu ni? Cuba tulis di ruangan chat. Okey, baik. Okey, jadi dalam perkataan Wadduha, ya, ada dua perkara yang kita boleh lihat, ya. Yang pertama adalah kita nak apa yang para ulama ataupun para ulama mentafsirkan demi waktu duha ini. Yang pertama adalah untuk beritahu kepada kita, ini dari segi refleksi, ya, dari segi tadabbur, macam ni kita nak ambil saripati untuk kaitkan Ad-Duha ini dengan hidup. Ya, okey. Yang pertama adalah berkenaan tentang orang yang ada depresi ataupun orang yang ada masalah lah, ujian besar dalam hidup. Bila sebut Wadduha, demi waktu duha, apa action plan yang kita boleh pelajari? Ya, yang pertama adalah, ya, Allah nak beritahu demi waktu duha, jika anda sakit, jika anda mengalami kekusutan, sila keluar, lihat alam, lihat matahari. Ya, jadi berapa ramai orang yang kat sini duduk terperuk di rumah dan terus menerus dalam keadaan environment itu environment yang tertekan. Ya, dia kena break the cycle. Dia kena break, dia kena lihat, keluar sekejap pergi taman. Ya, keluar sekejap jalan-jalan ataupun naik kereta tengok alam, tengok langit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita boleh perhatikan dalam kalimah Wadduha adalah Allah nak memberitahu dalam hidup seseorang akan ada waktu nyamannya ataupun waktu kegemilangannya di dalam hidup. Bukan terus menerus daripada kecil dia malam je ataupun dia asyik ditimpa ujian yang besar saja, tidak. Ya, jadi bila Nabi Muhammad, ya, ataupun menerima wahyu ini Wadduha demi waktu duha, Allah nak beritahu sekejap sahaja sebenarnya apa yang kesedihan yang engkau alami. Ya, sebab aku ni dah mula datang berikan wahyu. Jibril dah datang berikan wahyu. Jadi timbul balik rasa kenyamanan, rasa bahagia dan rasa gembira Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi satu persoalan kat sini saya nak tanya. Ada tak kita ini lihat alam tak kala kita ni dirundung masalah yang besar? Ke fikir tentang masalah. Kita tak boleh fikir tentang masalah tetapi kita cari solusi. Ya, semakin kita fikir kepada masalah, kita sesat dalam masalah kita. Tetapi bila kita mencari macam mana nak selesaikan masalah ini dari segi positif, Allah akan pertemukan dengan jawapannya. Okey, itu yang pertama dari segi kalimah Wadduha. Jadi lepas ini pastikan dalam setiap hari pada waktu pagi ataupun pada waktu petang keluar lihat alam, ya. Dan yang kedua, kita kena iktiraf bahawa dalam hidup kita ini memang ada jatuh dan bangunnya di dalam hidup. Ya, bukan sentiasa kita di atas saja. Andai kata kita ni jatuh terduduk, memang ada silapnya kita. Ada salahnya kita yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Di mana dia berlaku atas cinta dan kasih sayang Allah. Ya, bukan Allah nak menghukum. Ya, kalau Allah nak menghukum pun Allah akan hapuskan dosa-dosa. Subhanallah, ya. Jadi ditimpa ujian, ya, dapat kebaikan dan diberi nikmat pun kita dapat kebaikan. Ya, jadi betapa baiknya Allah terhadap kita ni, ya. Kita ni masya-Allah terlalu baiknya Allah dalam menyikapi kita ini sebagai seorang hamba. Ya, terlebih-lebih dalam memberikan layanan, ya, dalam memberikan nikmat rezeki yang banyak melimpah ruah. Ya, tak semestinya rezeki harta sahaja. Okey, baik, kita nak pergi kepada ini adalah Wadduha, ini adalah kata kunci yang pertama. Mungkin boleh buat catatan kan? Kata kunci yang pertama adalah Wadduha, ya, demi waktu duha. Jadi bila kita baca apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu zahirkan,
fikirkan balik, ya, dalam hidup ini ada resam di dunia, ada masa bangun, ada masa jatuh. Kita terima perkara tersebut dengan redha, ya, dan kemudian kita serahkan dekat Allah untuk bantu kita bangkitkan balik, ya, bangkitkan balik hidup ini, perjalanan ini. Mungkin ada yang ramai terkesan kan fasa COVID ini. Surah Ad-Duha ni mudah-mudahan membantu berikan motivasi untuk bangun kembali kepada Allah. Ya, okey, baik. Jadi dalam ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua, wal-laili idza saja, ya, dan demi malam, ya, demi malam. Okay, kita lihat dahulu. Kata al-lail disebutkan terlebih dahulu dalam surah sebelumnya dan diakhirkan dalam surah ini dengan tujuan menunjukkan keutamaan malam dan siang. Allah bersumpah dengan waktu duha dan malam hanya bertujuan untuk menunjukkan pentingnya waktu. Okay, ini kalau dalam kelas kita belajar lebih detail lah. Tetapi mudahnya dalam surah sebelum surah Ad-Duha ada surah Al-Lail. Jadi kat sini ada perkaitan kenapa disebut di dalam. Ini orang kata apa? Menurut tafsiran para ulama, ya, yang wallahu a'lam mengapa kalimah ini disusun, ya. Jadi ulama ini cuba mentafsirkan, ya. Tapi dari satu sudut, wal-lail ini apa yang Allah nak beritahu, ini adalah opposite dia. Kalau tadi engkau bangkit, ya, wal-laili idza saja, malam ini tempohnya singkat sahaja, ya. Kesusahan, keresahan yang tuan-tuan dan puan-puan alami ini sebenarnya tempoh masanya singkat sahaja, ya. Jika kembali balik kepada hidup yang bersyariat, Allah akan angkat terlalu mudah, ya, terlalu mudah bagi Allah untuk menyelesaikan perkara yang Allah telah datangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Allah nak lihat ini adalah air mata kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, ya, dan untuk menangis kepada Allah. Yang itu yang kita tak buat lagi, yang menyebabkan kita stuck di tahap yang sama saja. Cycle kita tekanan dengan anak, tekanan dengan kerja. Ya, kita keluar daripada kepompong tersebut. Ya, kita perbaiki solat, kita baca Quran, dah banyak sangat selesaikan isu-isu dalam hidup. Jadi dia dah tak ada dah isu-isu remeh. Contohnya macam mana hubungan saya dengan suami, macam mana anak-anak yang degil, hubungan saya dengan mertua ni tak berapa akrab. Dia dah habis dah masalah. Ini masalah tu Allah akan angkat, ya. Mudah tak? Mudah. Perbaiki dahulu solat, ya, dan tambah dengan ada minyak ni, nak bergerak ni kan, nak naik kereta ni, minyaknya adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari, ya. Okey, baik. Jadi bila kita sebut wal-laili idza saja, al-lail ini boleh juga dikatakan sebagai masalah lah, ya. Seolah-olah sebelum ini Nabi Muhammad diselimuti oleh masalah yang besar. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang kat sini diuji dengan apa? Diuji dengan bebanan hutang, ya. Kena tipu, nak buat bisnes kena tipu, ya. Lepas tu dah buat bisnes maju, tiba-tiba PKP pula, lepas tu dah duit saving habis, buat bisnes tak boleh nak run. Semua tu ujian besar kan. Jadi apa yang kita nak highlightkan di sini, ujian itu sementara sahaja, ya. Kita nak mula ada akhirat centered ni, kita nak ada minda akhirat ni. Kita akan lihat sekejap saja ujian ini, aku on track balik kepada kehidupan yang Allah suka. InsyaAllah mudah saja untuk Allah angkat ujian ini. Okey, jelas tak setakat ini? Masya Allah 100 orang, ya, pada malam ini. Dah maksimum dah kita punya kapasiti. Okey, baik. Next kita nak pergi kepada ayat seterusnya. Jelas tak setakat 2 ayat ini? Nanti saya takut saya cakap sorang-sorang pula. Kalau jelas boleh tulis di ruangan chat jelas. Okay, baik. Next kita nak pergi kepada ayat yang ketiga, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, dan tidaklah meninggalkan Muhammad Tuhanmu dan tidaklah dia membencimu, ya. Jadi kata kunci di sini adalah pada perkataan wadda'aka, ya, ma wadda'aka, sama-sama sebut ma wadda'aka. Kita pernah dengar, mungkin pernah dengar, ada antara kalian pernah dengar dan pernah buat haji wada' ataupun kita panggil haji wida'. Padahal bahasa Arab wada' lah.
Wada' ni selamat tinggal. Ya, jadi dalam ayat ketiga ini adalah yang pertama untuk menepis sangkaan-sangkaan orang musyrik. Ya. Tetapi bila kita nak meletakkan diri kita sebagai watak, kita nak menolak kepada diri, ya, yang mustahil Allah ini meninggalkanku walaupun aku ni buat dosa besar. Walaupun mungkin aku ni ada tertinggal salat. Walaupun aku ini dengan suami sebagai contoh dengan suami tak hormat pasangan sebagai contoh. Ya, walaupun dengan anak-anak menjadi ibu yang bengis sebagai contoh. Ya. Walau sebagaimana buruk pun keadaan tuan-tuan dan puan-puan, Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tetapi kitalah sebenarnya yang meninggalkan Allah dalam hidup. Dan kita hanya mencari Allah di dalam waktu-waktu terdesak kita. Ya, Masya Allah, ya. Subhanallah, ya, ayat-ayat Al-Quran ini selalu menenangkan kita, menyedarkan kembali kita ini untuk hidup bukan sekadar kejar dunia. Penat dekat dunia ini tak berbaloi. Ya, kaya dekat dunia ini juga tidak berbaloi. Ya, kerana apa? Orang non-Muslim pun kaya. Ya, orang non-Muslim pun berjaya. Tetapi kita nak bawa kekayaan kita, contoh kalau ada, ya, sampai ke akhirat dia punya jariah itu boleh dibawa timbangan. Ya. Jadi dalam kalimah ma wadda'aka kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, pasakkan di dalam fikiran, walau sebagaimana buruk pun masa silam kita, Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan kita seorang dan terkapai-kapai. Ya? Jadi kita anggaplah kelas pada malam ini sebagai satu turning point untuk kembali kepada Allah, untuk mula baca Al-Quran walaupun merangkak-rangkak, tidak ada masalah. Umur berapa pun kalian, mula pegang Al-Quran, ada barakahnya. Ya, tak cukup hidup ini kalau sekadar solat 5 waktu. Ya, tidak ada jaminan, ya. Apa yang kita nak bawa, nak persembahkan kepada Allah kalau kita sekadar solat sahaja. Itu pun 5 minit sebagai contoh. Jadi 5 waktu 25 minit. Kemana baki 23 jam yang lain? Ya, mesti kita ada sisi-sisi untuk baca Al-Quran sekejap, ya, untuk istighfar sekejap, untuk zikrullah sekejap, perlu ada. Kita dah kena ada rasa, kita sama-sama niat, ya Allah, nak jadi seorang hamba yang Engkau sayang, Engkau kasihi, Engkau lihat aku, bantulah aku kali ni, ya Allah, untuk jadi hamba yang taat. Kemudian kita bacalah doa-doa yang biasa yang ada dalam Al-Quran kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, banyak doa-doa yang berdoa agar janganlah sesekali Allah tarik nikmat iman setelah Allah berikan kepada kita. Ya, sebab nikmat iman itu nikmat yang paling utama. Bila iman dah menguasai, kita akan menganggap kejadian-kejadian ataupun drama-drama yang sedang kita alami itu adalah terlalu kecil sahaja. Sebab iman dah besar. Ya, contoh iman dia dah tinggi sebagai contoh kan. Dia akan rasa, mengalah je lah bila bertelagah, tak ada apa pun. Ya, lebih baik bersabar dan mendoakan kebaikannya. Contoh. Tapi perkara ini perlu dilatih lah. Perkara ini perlu dilatih. Okey. Seterusnya adalah qala wa ma qala. Ya, ma kat sini bermaksud tidak. Dan tidaklah pula Allah ini membenci Nabi Muhammad. Jadi dua kalimah yang orang kata apa, powerful sebenarnya, besar kalimah ini bagi orang yang sedang mencari-cari sesuatu di dalam hidup. Ya, betul tak? Kalau ada di antara kalian yang mencari-cari, mungkin kalian akan rasakan, Masya Allah, tak pernah tahu pun, bila baca surah Al-Tuhan ni tak pernah tahu pun ada perkara ini. Ya, sebenarnya ditujukan untuk diri kita. Ya, jadi Allah tak membencilah. Kat sini apa? Bermakna sangat membenci. Ya, ayat-ayat ini turun ketika orang kafir berkata, tak kala wahyu lambat turun selama 15 hari. Ada yang kata 15 hari, ada yang kata 6 bulan. Itu bukan
itu bukan bahagian kita untuk menilai kesahihannya. Cukup sekadar kita tahu. Iaitu yang membezakan ataupun yang membawa kepada kita tahu dan kita boleh terima berdasarkan apa yang paling menenangkan hati. Ya, jadi kadang-kadang ada yang ekstrim, dia akan kata satu lagi ini salah, tak betul, menghukum, ataupun dia menghukum kata pendapat ni tak betul, ni tak sahih. Melainkan kalau memang kita buat satu kajian khas. Kalau kita pun sekadar membaca kitab tafsir ataupun kita join kelas-kelas ini, kita tak layak untuk menghukum. Kita hanya boleh tahu. Kita hanya tahu dan ada dua pendapat, satu yang kata 6 bulan, satu kata 12 hari. Cukup setakat itu. Jadi dia mengurangkan perdebatan. Ya. Ini lain ceritalah. Ini lebih kepada golongan-golongan yang ekstremis bila belajar Al-Quran. Kita tak nak macam tu. Ya. Sebab kadang-kadang mereka terlampau teruja. Ya, terlampau teruja dengan satu guru, satu penyampaian ataupun satu buku. Jadi dia tak boleh terima ataupun buka minda kepada buku-buku lain. Walhal ilmu Allah ni terlalu luas dan alangkah bagusnya kalau dia dapat explore ilmu-ilmu daripada buku-buku lain. Dia akan dipertemukan dengan pelbagai cabang ilmu Al-Quran yang mengagumkan. Tak masuk lagi antara Al-Quran dan sains kan dalam surah Duha ni. Ini kita baru pergi dari segi psikologi. Ya? Sebab setiap surah itu dia ada sisi yang berbeza. Dari segi pendidikannya macam mana, dari segi psikologinya macam mana, dari segi tafsirannya macam mana. Tapi pada malam ini kita bawa santai untuk dari segi psikologinya. Dari segi psikologinya tu macam mana kita nak fahami surah Al-Duha ini. Okey, ayat yang keempat. Ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya? Dan sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Ya? Ini adalah satu muhasabah sebenarnya kita nak ingatkan diri kita tentang apa yang kita alami ini sementara dan yang kita nak fokuskan kepada jangka masa panjang ini adalah kehidupan akhirat. Ya? Kalau kita berhempas pulas, tak tidur malam, sakit kepala, fikirkan tentang kita punya kejayaan, tentang kita punya status, jawatan, bisnes, ada salahnya kita menjadi seorang Muslim. Ya? Kita tak betul-betul ambil Islam ini sebagai pedoman lah. Ataupun mungkin belum nampak lagi macam mana nak hidup Islam secara syumul, secara yang sempurna tu macam mana daripada semua aspek. Bukan time solat je. Tapi semua aspek kita nak nampak Islam ini membawa kepada kebaikan dekat akhirat. Ya? Jadi apa yang kita nak nampak kat sini, bila ditimpa kesusahan, Allah akan berikan, Allah akan menghapuskan dosa dan kita fikirkan dalam jangka masa yang panjang, akhirat itu yang kita nak kejar. Saya yakin kat dalam ni ada ramai orang buat bisnes, setuju tak? Berapa ramai yang buat bisnes pada malam ini? Cuba jawab. Ada tak yang buat bisnes? Ada yang mungkin buat bisnes suplemen sebagai contoh, ada yang buat bisnes jamu ke sebagai contoh, ada yang buat bisnes gadget ataupun gadget di orang kata apa? Gadget dekat kita punya dapur. Apa gadget kat dapur sekarang ni yang latest? Mesti tahu kan? Ibu-ibu ni mesti tahulah. Kan contohnya mungkin ada yang bisnes nak sebut pun tak payah sebut lah. Tapi benda itu adalah sebahagian daripada hidup, tetapi benda yang kita perjuangkan itu bukanlah segala-galanya. Itu kita nak letakkan dalam minda kita. Apa yang kita buat ini cukup apa yang kita ada di tangan, ya, kita ada dengan niat kita nak bantu orang. Ya, kita nak bantu orang. Tetapi bukan meletakkan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bisneskan itu adalah segala-galanya. Ya, macam seolah-olah orang kita ini dikenali dengan sebagai semata-mata sebagai penjual baju sebagai contoh. Seolah kita ini hanya dikenali sebagai penjual perabot sebagai contoh. Tidak, jadi nak nampak seimbangnya diri kita sebagai Muslim, yang kita kongsikan itu juga akan membawa orang untuk dekat dengan Allah. Subhanallah, kalau macam tu hebat sangat tu ya. Boleh berlatih lah ya, boleh berlatih. Jadi dalam ayat keempat ni begitu yang kita nak lihat.
apa sahaja yang Allah timpakan, akhirat itu lebih baik. Kalau kat dunia ni kita dapat kurang, masukkan dalam fikiran. Lihat, contohnya kita lihat orang lain bahagia, aku ni tak bahagia pun. Contoh, positif balik. Akhirat ni tentu Allah persiapkan lebih baik. Asbab, mudah-mudahan asbab kesabaranku. Asbab aku memaafkan si fulan. Semua tu kena ada monolog kita sebenarnya. Bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada ayat yang kelima. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak akan memberimu Tuhanmu, maka engkau berasa puas. Jadi di dalam ayat ini, dalam konteks Nabi Muhammad SAW, ada dua perkara yang Allah nak beritahu. Pertama, di dunia engkau akan dapat sesuatu yang besar, iaitu salah satu impian para Nabi ini adalah dakwahnya berjaya. Apa indikator dakwah berjaya? Salah satunya adalah apabila berjayanya pembukaan kota Mekah. Jadi dalam 25 Rasul dan beratus ribu Nabi yang lain, tidak ada Nabi pun, tidak ada satu Nabi pun yang berjaya melihat kejayaan dakwah ni, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah beritahu dekat dunia, aku akan berikan engkau kejayaan. Tetapi dekat akhirat nanti jauh lebih besar nikmat yang aku akan berikan kepadamu. Jadi Rasulullah ni rasa tenanglah daripada gelisah daripada kena caci, kena maki. Ada sesuatu yang menenangkan dia, menenangkan walaupun tidak dapat ganjaran di dunia. Rasulullah boleh tak jadi kaya? Boleh. Kan ada hadis yang mengatakan, nak tak? Jibril tanyakan, nak tak aku jadikan Bukit Uhud ini emas? Semua tu ada dialog-dialog. Tapi Rasulullah tak nak. Rasulullah tak nak. Jadi dalam ayat kelima ini, bila kita nak meletakkan diri kita, yang pertama adalah apa? Kita nak sentiasa bersangka baik dengan apa yang Allah berikan kita pada saat ini. Dengan satu keyakinan, dengan sabar, redha dan syukur, Allah akan berikan jauh lebih besar dekat akhirat nanti. Dekat akhirat. Jadi, setiap orang di kalangan kita ini mempunyai ujian hidup yang berbeza. Setuju tak? Ujian hidup yang berbeza. Kadang-kadang bila kita terfikir, bila kita dengar, kita tak terfikir, ada orang ada masalah ini. Ada masalah ini, sekian-sekian. Jadi kat situlah ayat ini kita nak masukkan di dalam fikiran, Allah akan memberikan ganjaran yang besar dekat akhirat nanti. Bukan sekadar di dunia. Andai kata dah berusaha sehabis baik tetapi tidak nampak solusi. Jangan risau, Allah akan tunaikan janji dia selagi mana kita bersabar dan bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Baik. Ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu seorang yatim lalu dia melindungimu? Dalam ayat ini dia dah mula masuk kepada fasa persoalan. Persoalan ini untuk mengingatkan Nabi Muhammad SAW saat dia tidak ada apa-apa tetapi baginda ini dijaga oleh Allah. Bapa yang meninggal, ada ibunya Aminah. Bila Aminah meninggal, ada datuknya Abdul Muttalib. Dan bila datuknya meninggal, ada pakciknya Abu Talib. Jadi terus menerus ada di dalam jagaan Allah. Jadi bila Rasulullah baca ayat ini nak mengingatkan mustahil aku ini ditinggalkan Allah berseorangan untuk membawa syariat ini. Sebab berat tak nak jadi Nabi, tuan-tuan dan puan-puan? Berat. Nabi Muhammad setiap hari perlu ke depan. Walau apa yang berlaku, setiap hari, setiap saat perlu berdakwah. Bila nak pergi ke depan, orang musyrik ni tolak ke belakang. Jadi dia kena melawan arus, tolak lagi. Ada tekanan, kena pergi maju ke depan, kena pergi maju ke depan. Jadi betapa ayat di dalam surah Ad-Duha ini benar-benar memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad. Kalaulah daripada kecil aku ini dijaga dengan sempurna oleh Allah, mustahil saat aku ini dijadikan Nabi dan Rasul, aku ini ditinggalkan.
Sama juga dengan diri kita lah. Daripada kecil, ya. Contohnya daripada kecil kita ni dapat makan semua baik, tak adalah sampai ke hulu ke apa kan. Sebagai contoh, mustahil lah bila besar ini Allah nak tinggalkan kita begitu sahaja, tidak. Ya, jadi kat sini adalah kata kunci kita nak ambil fa'awa. Ya. Allah ni lindungi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Lindungi kita daripada keburukan, ya, lindungi kita ni daripada banyak perkara. Selagi mana kita nak melihat dari segi kaca mata tersebut. Tetapi kalau daripada awal kita dah mula masukkan kenapa aku sahaja diuji, kenapa ujian aku yang paling berat, kita tak nampak lagi kehebatan Allah. Kita tak nampak lagi campur tangan Allah di dalam hidup ini. Ya? Dan yang paling kita takutkan adalah kita mencorakkan takdir hidup kita mengikut skrip kita. Ya? Padahal skrip yang terbaik ini ikut panduan Al-Quran kan? Sebab tu hidup cacah merbah sebagai contoh, ya. Dia tak ada arah tuju, dia tak tahu nak pergi mana, pusing, lepas tu hidup lingkup, tak bahagia, tekanan sebab petunjuk yang dah ada depan mata dia tak nampak dan tak nak gunakan. Itu paling teruk lah. Tapi saya yakin kalian yang ada dalam ini Allah dah mula berikan sesuatu yang mula nak dekati Al-Quran. Ya, dan mula nak satu persatu nak mula cuba kaitkan ayat Al-Quran ini untuk diri sendiri. Betul tak? Ada tak yang kat sini nak belajar dengan lebih mendalam ilmu Al-Quran? Nak tanya. Berapa ramai kat sini nak belajar dengan lebih mendalam ilmu Al-Quran? Ada yang angkat tangan lagi. Ya? Okey, baik. Itulah antara tujuan dia bila kita nak dekati Al-Quran ini. Kita nak anggap semua sahabat-sahabat ini bersama-sama kita ini, 100 orang ini, berapa orang? Ada 98 orang ini adalah kita nak sama-sama berkumpul sekali lagi dekat syurga, insya-Allah. Ya, kita salah seorang daripada kita ni walaupun kita tak jumpa secara maya dan secara dekat mata, tapi mudah-mudahan menjadi saksi dekat akhirat. Kita nak beritahu Allah, ya Allah, ini ada kawanku ini, sama-sama sertai, ya, untuk belajar kalam-Mu, ya Allah. Ya, lepaskan dia, keluarkan dia daripada azab api neraka. Ya, kita tak nampak lagi macam mana Quran ini berfungsi dekat akhirat nanti kan. Tapi bila kita yakin dan percaya, pasti Al-Quran ini akan bantu kita. Bukan sekadar dekat pada mahsyar, tetapi bermula dekat alam barzakh lagi. Ya, daripada alam barzakh lagi, Al-Quran ini mula menunjukkan, mula memberikan cahaya. Ya, okay, baik. Seterusnya kita nak pergi, ramai yang nak, alhamdulillah ya. Kita tak nak berhenti setakat ini sahajalah. Ya, kita nak ada, kita sendiri bertindak untuk belajar. Ya, belajar sendiri boleh, nak belajar dengan kelas bimbingan pun boleh terpulang. Ya, terpulang. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada kita tak habiskan semua ayat, kita ambil sehingga ayat ke-8 saja. Okey, kita akan ambil sampai ayat ke-8 saja. Tadi kat sini kita dah ke alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Okey, terjemahannya apa? Dan dia mendapatimu orang yang bingung, maka dia memberi petunjuk. Ya. Apa maksud kat sini? Dhallan fahada. Dua kalimah yang penting, ya. Dhallan kat sini orang yang sesat seperti berlaku penyimpangan dari syariat yang lurus. Kat sini bukanlah bermaksud sesat. Sesat dalam beragama, tidaklah, ya. Tapi sesat yang dimaksudkan di sini adalah dari segi petunjuk. Fahada, maka Allah berikan petunjuk. Ya. Fahada ni datang daripada kalimah hidayah. Hada, yahdi, hidayah. Huda pun sama maksudlah hidayah, petunjuk. Dia ada beza ya tuan-tuan dan puan-puan, kat sini boleh buat catatan ya. Beza antara hidayah dan juga taufiq. Ya. Kita biasa dengarkan wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Jadi kat sini apa yang perlu diberikan perhatian bila kita Allah sebut fahada, hidayah. Hidayah ni bermaksud semua manusia, Muslim ataupun non-Muslim, dia dapat hidayah. Ya? Hidayah terbesar kita apa? Kita ada panduan hadis ataupun sunnah. Ya? Yang Allah dah
Allah dah simpan dah hadis itu, ya, melalui penulisan, pembukuan kan, dan juga hidayah terbesar kita adalah Al-Quran. Tetapi yang ramai orang kurang dapat adalah taufiq. Berapa ramai kat sini yang boleh tahu dan bezakan apa dia taufiq dan apa dia hidayah. Boleh tahu perbezaan ataupun tak boleh tahu. Ini kita nak berasur habis ya. Hidayah dan taufik ini subhanallah terlalu besar sangat nilai dia. Nilai hidayah dan taufik ini terlalu besar. Ya. Jadi taufik ini lebih besar daripada hidayah. Ya. Kat sini ada yang tahu tak? Ada yang tahu, alhamdulillah ya. Okay, jadi Puan Nur Ain jawab, taufik itu bimbingan daripada Allah. Okay, apa beza bimbingan dengan petunjuk? Kat sini kita huraikan dengan lebih mendalam. Pada kalimah fahda, berikan petunjuk. Okay, petunjuk ini petunjuk yang kita boleh nampak dan kita boleh fahamilah, kita boleh menjiwai sama ada akal fikiran dan juga kita punya perasaan dan emosi. Tetapi berbeza dengan taufik. Ya, taufik ini bermaksud bagaimana Allah pegang, pimpin dan tunjuk seseorang manusia sehingga dia berjaya menyempurnakan amalan tersebut mengikut syariat. Itu maksudnya taufik. Sebagai contoh ya, kita tahu solat sepertiga malam bagus untuk iman dan jiwa kita kan? Bagus untuk iman dan jiwa kita. Kita dah ada hidayah, kita dah tahu. Tetapi tatkala Allah gerakkan kita rasa hati untuk bangun dan kita betul-betul bangun lillahi ta'ala tanpa tujuan dunia sekalipun, bukan tahajud sebab nak duit, sebab nak tidak, bukan sebab itu, maka telah sempurnalah taufik Allah di dalam amalan sepertiga malam. Itu beza taufik. Ya, taufik ini memandu dia hingga dia tak tersesat, hingga selesai menyempurnakan sesuatu amalan tersebut. Ya. Sama juga dengan contoh aurat sebagai contoh ya. Ini contoh umum lah ya, saya pun ambil contoh secara umum, saya pun berharaplah contoh ini masing-masing boleh menerima dengan secara terbuka ya. Contohnya aurat wanita adalah tutup aurat hingga ke paras dada kan. Kalau paras dada tu bukan depan sahaja tetapi merangkumi belakang. Sama contoh macam kaedah aurat kan. Aurat ni kita kata contoh lelaki dengan lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Adakah depan je tutup, belakang tidak? Tidak, maksudnya depan dan belakang. Sama juga dengan labuhkan tudung, maksudnya depan tutup dada, bawah dada, belakang badan kita pun kita tutup. Bila kita tahu tentang aurat wanita ini yang memang Allah perintahkan untuk tutup bawah dada, maka bila kita dah berjaya tutup, sempurnalah taufik Allah di dalam aurat. Maksud tutup dada, tutup aurat yang lain lah, tutup kita punya tangan semua, sempurna dah taufik Allah. Faham kan kat sini? Jadi mahal tak sebenarnya taufik ini? Mahal, sangat mahal. Taufik inilah yang akan semakin mendekatkan kita dengan Allah. Boleh tak kita nak menjemput taufik? Boleh. Salah satunya dengan cara berdoa. Doa yang kita fahami apa yang kita ucapkan dan kita cuba buat sebaiknya sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Itu salah satu cara dia. Banyak doa-doa teragung di dalam Al-Quran yang bercakap tentang taufik dan hidayah. Ya. Jadi contohnya ada juga satu course yang kami sediakan, klinik doa Al-Quran, yang untuk mengupas, menghuraikan doa-doa teragung. Macam mana nak implement dalam hidup. Panjanglah kita tak nak cerita kat sini. Tetapi senang kata ada doa-doa hebat di dalam Al-Quran yang memang Allah sediakan ya, sebagai panduan kita. Ya, jadi kalau nak minta dekat Allah, nak doa, bukan sekadar doa yang kita reka sendiri, tetapi sangat baik kalau kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, doa kalau kita ada baca tengok doa-doa yang viral ke apa kan, itu bukan doa yang muktabar lah kita panggil, ini bukan doa yang maksur. Sebab doa yang terbaik ini adalah memang doa daripada mulut Nabi Muhammad SAW.
apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi itulah yang terbaik. Ya? Tetapi oleh kerana rasa jauhnya kita dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita rasa tak ada apa-apa pun doa ini. Yang itu yang kita nak perbaiki. Jadi boleh mula semaklah, boleh saja Google kan doa-doa di dalam Al-Quran. Ada juga live, lupa saya nak maklum. Ada juga live kami tentang doa, ya, doa ketika dia timpa kesusahan dekat dalam Facebook. Nanti boleh tengoklah dekat dalam page Ikhlas Center. InsyaAllah bab doa ni kita akan share gradually dekat live lah. Dekat live ya. Okey, jelas ya dalam ayat ini bila kita dalam keadaan tak pasti, Allah berikan jawapan. Ya, Allah berikan ilham. Ya, Allah berikan naluri untuk menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang buruk. Ya. Okey, ayat terakhir, ayat ke-8 ya. Kita akan baca setakat ayat ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Ya. Dan dia mendapatimu orang yang berkurangan. Ya, lalu dia mencukupkan. Ini bukan fikirlah fakir sebenarnya. Ya. Okay. Jadi kita tengok apa maksud aghna, mencukupinya dengan kepuasan dengan hasil perdagangannya dan sebagainya. Ini pun satu persoalan ataupun satu ingatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu engkau miskin, anak yatim, tidak ada apa-apa, tetapi bagaimana aku mendatangkan, aku berikan Khadijah kepadamu hingga engkau berdagang dan engkau kaya hasil daripada dagangan engkau. Ya, ini semua pembuktian bahawa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bahkan apa yang Allah berikan dalam hidup kita ini adalah cukup untuk kita hidup. Ya, selagi mana kita bernyawa, bermaksud rezeki kita cukup. Ya, cuma kita mungkin berasa tidak puas. Ya, kalau rezeki dah tak ada, apa yang akan jadi? Kalau rezeki kita tak ada kat dunia ni, apa akan jadi tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin ada yang nak jawab. Apa akan jadi kalau rezeki kita tidak ada kat dunia ni? Kita dah nak habis dah ni. Mungkin boleh buka kamera ke? Kita nak tengok. Okay, ada yang jawab mati. Betul. Ya, kalau rezeki kita dah habis dekat dunia ini, bermaksud kita akan meninggal. Memang betul lah. Malaikat akan cari dekat setiap sudut dan pelusuk. Ya, kalau tidak ada rezeki si fulan, bermaksud sudah sampai masanya untuk dia kembali bertemu dengan Allah. Subhanallah. Ya. Jadi inilah dia perkongsian pada malam ini. Sekejap saja masa berlalu kan? Sedar-sedar dah sejam lebih. Betul tak? Setuju tak rasa sekejap sangat? Saya yang menyampaikan ni pun rasa sekejap saja masa ya. Okey. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat membantu ataupun dapat membuka minda sahabat-sahabat semua berkenaan tentang ayat Al-Quran ini sebenarnya banyak memujuk kita. Cuma mungkin kita tak tahu macam mana nak belajar. Okey. Siapa kat sini? Okey, mungkin kat sini kita dah sesi terakhir kan? Boleh buka kamera ke? Siapa yang menutup aurat, teringin juga nak jumpa sahabat-sahabat Quran ni sebab tak pernah kenal kan? Kita stop share. Okey. Macam mana nak buka? Okey, baik. Kita dah sampai kepada penghujung dah kita punya kelas pada malam ini. Jadi saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan-puan ya, apa dia satu pelajaran yang bermakna yang tuan-tuan dan puan-puan dapat di dalam surah Ad-Duha ini? Kongsikan satu di ruangan komen. Apa dia satu pelajaran? Nanti takut-takut tak jelas ke, tak faham ke kan? Jadi kalau kongsikan tu, kami sebagai penganjur berasa lega lah jika dapat membantu sedikit sebanyak, membantu kepada anda yang mencari-cari sesuatu daripada Al-Quran. Ya, walaupun kelas ini singkat, tetapi jika kalian fokus ya untuk meletakkan diri sebagai watak di dalam ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah puan-puan akan mula faham ya, dan mula nampak meletakkan Al-Quran ini ada tempat istimewanya. Ya, ada tempat istimewanya. Jadi mungkin
Orang dah mula berkongsikan bersangka baik dengan Allah. Allah tak pernah tinggalkan kita. Perlu minta doa untuk dapatkan taufik, ya, bersangka baik. Betul. Semua tu adalah betul-betul belaka, ya, betul-betul belaka. Jadi sekarang ini ada tak di antara sahabat-sahabat, ibu-ibu, sahabat Al-Quran semua nak belajar, nak tak kalau bila baca Al-Quran sendiri rasa getaran hati, nak tak belajar ilmu tu? Biasanya kalau kita baca Quran, kita akan rasa kita nak baca cepat-cepat kan, contoh. Ataupun mungkin kita rasa kita baca lepas tu mengantuk, macam boringnya baca Quran ni, contoh. Ya, apa lagi? Kalau baca Quran tu ikut mood, contoh kan. Jadi insya-Allah, ya, bagi mereka yang berhajat untuk dapatkan bimbingan, kami memang berhajat sangat nak bantu anda yang nak mula ada interaksi dengan Al-Quran. Ya, sebab sangat sayang kalau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita baca Al-Quran, kita baca sama macam kita waktu kita darjah dahulu. Sebab kita akan dapatkan outcome yang sama. Ya, untuk dapatkan hasil yang berbeza dengan Al-Quran, kita kena ada satu ilmu lain untuk pandai berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Jadi ada soalan dekat sini. Okey. Jadi insya-Allah lah kita akan bimbing tuan-tuan dan puan-puan bagi yang berhajat, ya. Sebab impak Al-Quran itu bukan untuk diri kita sahaja. Itu yang sangat-sangat seronok bila berkaitan dengan Al-Quran. Sebab kalau kita melihat diri, kita akan jadi baguslah, bermaksud kita akan jadi orang yang bagus, optimistik, positif, gembira, bahagia, tenang, ya. Dalam masa yang sama, perkara ini membantu juga kita sebagai isteri dan kita sebagai ibu. Mesti ada niat kan, kita nak jadi isteri yang penyejuk mata sebagai contoh kan. Kalau sebelum ni cakap dengan suami marah-marah ataupun mungkin orang kata apa, kuranglah romantisnya, ya, suara kasar. Tetapi bila iman ataupun Al-Quran ni dah masuk dekat dalam hati, kita nak jadi isteri yang paling penyayang. Kita jadi isteri yang menggembirakan suami. Dapat tak melalui Al-Quran? Dapat, sebab iman itu dah masuk. Ya, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita contohnya pada malam ini kan, kita ada saya terbaca komen tadi, rasa insaf lah apa kan. Dalam sel badan kita ni ada trilion sel. Dan setiap trilion sel itu dia dapat input itu, input rasa hati tersebut. Dan macam mana keadaan diri kita bila dapat sesuatu daripada hebat pada Al-Quran? Kita akan jadi macam, wow, Masya Allah, nak berubahlah, nampak tak perubahan tu berlaku. Dan perkara ini boleh dibuat setiap hari. Tapi kena ada ilmu dia lah. Ilmu dia kita namakan sebagai ilmu tadabbur. Setiap hari kita boleh buat. Contoh macam saya punya pengalaman dan pengamalannya. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena berdasarkan, kena buat berdasarkan sandaran lah, bukan sekadar apa yang ustaz cakap, apa yang ustazah cakap. Jadi kita nak buat sesuatu berdasarkan hadis, ya. Jadi dari segi hadis dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka membaca Al-Quran pada waktu pagi. Ya, mereka membaca Al-Quran pada waktu pagi sebelum subuh ataupun selepas subuh. Subuh sekarang ni pukul 6 kan, lewat sikit lah orang kata apa kan, lewat sikit. Jadi sebelum subuh tu kita baca Al-Quran, benda tu dah masuk meresap dekat dalam hati kita. Tapi nak sampai meresap itulah perlu ada ilmu dia. Perlu ada ilmu tentang bagaimana cara nak tadabbur. Ya, bagaimana cara nak tadabbur. Jadi insya-Allah bagi sesiapa yang berhajat untuk meneruskan mendapatkan bimbingan, kami ada sediakan seminar tadabbur tamhidi. Khas untuk kalian lah, khas untuk kalian yang nak belajar dengan lebih mendalam, sebab ilmu ini yang kita kongsikan dia perlu dipraktis. Nanti kan bila dah biasa buat, sekali buat mungkin tak jadi. Tapi buat sungguh-sungguh lillahi ta'ala, bukan tanpa kepentingan dunia, Allah akan hadirkan. Jadi bila dah mula rasa sesuatu dan berjaya, kita akan rasa macam, Masya Allah, aku jadi macam hari ni rasa seronok. Hari ni rasa seorang yang sangat penyayang lah.
Ya, jadi bila buat benda tu repeatedly dan andai kata satu hari tu kita rasa gloomy sebagai contoh kan, kita rasa something wrong ke, cepat-cepat kita on track balik dengan rutin kita dengan Al-Quran, interaksi yang betul. Ini interaksi yang betul. Okey, baik. Okey, jadi insya-Allah kita nak kongsikanlah sedikit ya bagi sesiapa yang nak daftar Tadabbur Tamhidi. Adakah yang nak daftar Tadabbur Tamhidi? Kita nak bagi harga promosi lah. Ya, harga promosi hanya selama 3 hari sahaja. Ya, 3 hari sahaja. Okey, nak tahu tak tentang Tadabbur Tamhidi? Nak tahu tak berapa ramai nak tahu, nak cerita sikit tentang Tadabbur Tamhidi? Okey, Puan Ain nak tahu kan? Jadi sebelum penutup saya akan, nanti kita akan ada sesi soal jawab sikitlah Okey, jadi apa yang kita nak kongsikan dekat Tadabbur Tamhidi ni adalah memang kami berbesar hati dan berhajat sangat dapat membentuk komuniti tadabbur yang betul pengamalannya bila berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai satu tahap tuan-tuan dan puan-puan boleh bezakan pengamalan ini sekadar ikut-ikutan, tetapi pengamalannya ini dibuat berdasarkan ilmu dan sumber. Ya, jadi zaman sekarang ni macam-macam kan, amalkan ayat ini untuk rezeki diluaskan. Nanti bila dah masuk memang macam bagi saya macam petik jari je. Boleh bezakan, okey yang ini ni tak betul ni sebenarnya. Walaupun yang menyampaikan itu seolah-olah ada credibility. Sebab sandaran kita mesti ada sandaran bila kita nak beramal. Ada hadis lah, ada yang kita kongsikan kat dalam tu. Dan juga bila kita berdepan dengan cerita-cerita Israiliyat. Sebagai contoh kan, kita dengar ceramah, sedap lah Ustaz yang bagi ceramah detail sangat tentang kisah Ashabul Kahfi itu. Contoh, macam mana kita nak deal dengan suasana tersebut ataupun ilmu tersebut. Macam mana kita nak menyikapi ya. Jadi insya-Allah itulah dia sedikit perkongsian tentang Tadabbur Tamhidi yang mana kita nak kongsikan harga promosi khas untuk tuan-tuan dan puan-puan saja. Okey. Yang ini kita tak maklumkan kepada orang lain lah. Kita tak maklumkan kepada orang lain, kepada yang peserta di dalam channel Telegram kami. Ya, jadi nak tahu tak harga tiket? Harga sekarang ini adalah satu tiket seminar 4 jam akan dapat 2 extra kelas ya, bersamaan dengan 10 jam sesi pembelajaran bersama dengan saya lah. Saya akan kongsikan. Dan satu tiket sekarang ini adalah RM143. Tetapi khas untuk tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini nampak committed ya, memang nak belajar ya. Jadi kita akan berikan harga, tak pernah ya, siapa-siapa alumni ni mesti jealous ni, saya yakin. Kita akan berikan harga tiket RM99 sahaja. Bersama kita berikan bonus tambahan, dia akan dapat planner untuk 2022, Quran planner. Jadi dia akan dapat buku lah. Kat depan saya ni ada buku, nampak tak buku? Lepas tu ada kad tadabbur. Kat sini kita akan buat dekat kelas percubaan nanti. Kelas percubaan kita akan buat surah An-Nas. Macam mana bila kita rasa diri kita ni jahat, tak baik, macam kita nak gunakan pertolongan Allah untuk selamatkan diri kita daripada kejahatan. Itu kelas bonus memang kita berikan. Ya, sesiapa yang nak dekat website ni kita masih lagi harga sekarang tahu, bukan harga promo ni, memang khas untuk dalaman je, kita tak ada bagi tahu ke orang luar. Boleh terus PM kami punya admin, kita minta admin untuk berikan link nombor WhatsApp okay, dalam tempoh 3 hari sahajalah ya. Dan 5 peserta yang terawal kita akan hadiahkan apa? Kita akan hadiahkan satu hadiah misteri lah. Hadiah apa? Kita akan hadiahkan, tak adalah misteri nak sebut jugalah. Hadiah himpunan kad doa teragung. Kad doa teragung tu bernilai RM40, tapi kita nak bagi percuma saja kepada peserta yang terawal. Ya, yang lain-lain tu lambat sikit, tak ada masalah sebab bonus ni kita masih bagi yang Quran planner. Jadi kat situ kerana Quran planner, perempuan akan mula, kita akan directkan macam mana nak cuba targetkan apa dia matlamat aku dengan Al-Quran. Adalah soalan-soalan dia tak banyak pun, tetapi benda tu kita boleh print banyak highlight untuk hari-hari ataupun bulan-bulan.
Okey, boleh tu dah ada dah nombor PM. Mungkin Ustazah boleh beberapa kali letaklah di ruangan komen, insya-Allah. Okey. 99 je ni. Yang ni memang kita tak pernah lah bagi, tapi sebab seronok dengan komitmen sahabat-sahabat pada malam ini, kita nak bantulah. Kita nak bantu. Ya, bila orang dah seronok kan, kita pun seronoklah sebab dia nak belajar. Saya lagi tak sabar nak kongsi ilmu-ilmu ni. Okey, sebelum kita nak menutup, sebelum nak menutup, saya nak date seminar. Date seminar pada 23 Oktober ini. Ada lagi masa dalam 3 minggu. Ada masa dalam 3 minggu lagi lah, insya-Allah. Tempoh ni 99 ni memang 3 hari saja ya. Lepas tu dah tak ada lah, memang akan daftar dekat website lah. Kalau admin pun sama juga akan daftar harga asal selepas 3 hari. Jadi bermula pada malam ini, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Khas untuk anda saja. Tapi kalau dekat channel Telegram tu kita akan beza sikit lah. Beza sikit Okey, ada recording tak? Ada recording. Tapi kita nak recommend untuk join kelas sebab dalam recording itu mood dia lain kan. Dalam kelas boleh tanya soalan. Saya memang suka sangat nak jawab soalan sebab bagi saya peluang untuk jawab soalan ni tak selalu, melainkan dalam kelas. Ya, kalau dengan recording ni tak boleh tanya soalan kat saya lah. Kalau tak memang kita akan cater semua soalan. Buku tadabbur Quran dapat tak? Dapat. Buku tadabbur dapat. Buku bonus dapat. Kad pun dapat. Tapi bukan kad Ad-Duha lah. Kad surah An-Nas. Sangat berbaloi lah kali ni, insya-Allah. Okey, ada soalan ke? Ustazah, saya kerja shift agak pukul berapa kelas tu? Kelas tu bermula daripada 8.30 hingga pukul 1. Ya. Seminar tu dari hari Sabtu 23 hari bulan daripada 8.30 hingga pukul 1. Kelas bonusnya adalah pada esok hari, iaitu kita belajar surah An-Nas, kemudian kita buat teknik hafal kata. Macam mana? Tadi ni kita baru go through sekali je kan? Tapi kita nak go through, macam mana kita nak mula ingat kata kunci tersebut ada aktiviti yang bertulis. Jadi bezanya adalah dalam kelas, bila kita berikan fokus dan komitmen, kita akan ingat jauh lebih banyak, 80% lebih banyak daripada kita dengar live YouTube sambil menyambil. Jadi di sinilah kami nak gunakan pengalaman sebagai pendidik, ialah sebenarnya pensyarah bahasa Arab kan. Macam ni kita nak guna untuk orang dewasa pembelajaran agar dia belajar sekali tetapi apa yang diingat tu berkali-kali. Ya, sebab biasa kalau kita dengar ceramah ke apa, kita dengar waktu tu je. Contohnya kan, bila kita tak duduk, tak catat, kita akan lupa balik apa tadi ustaz tu cerita, lupa. Tapi dalam kelas ini insya-Allah, insya-Allah dengan caranya perempuan akan ingat surah-surah yang kita akan kongsikan. Dalam kelas bonus tu lah, kelas bonus. Okey, boleh ke kalau bergantung kepada recording saja? Boleh, tak ada masalah. Sebab masing-masing bila dengar recording ada yang nak buat ulang kaji kan. Boleh je nak buat ulang kaji semua. Okey. Baik, sekarang ni kita dah tak nak pergi kepada kelas macam ni lah, kelas virtual. Jumpa macam ni juga sekali lagi. Okay, anak saya pun dah masuk dah. Sekejap Muhammad, ni ada sikit lagi nak habis. Okey. Baik, saya nak tanya sebelum kita nak akhiri, ada tak yang nak tanya tentang surah Ad-Duha ini? Apa-apa persoalan, saya nak jawab 2 soalan. Boleh tulis di ruangan chat. Mungkin ada soalan yang dia nak tanya ataupun dia nak buat, dia nak buka, nak unmute pun boleh sebab kita nak bagi 2 peluang lah. Bukan sekadar kita nak cerita soal tadabbur tauhid je. Tapi kalau ada soalan berkenaan tentang surah Ad-Duha ini, sila tanya. Okey, soalan tentang kata kunci. Okey, kata kunci ni ada banyak sebenarnya, tetapi yang paling penting tolong ingat yang pertama wad-duha, yang kedua adalah wal-laili, yang ketiga adalah wadda'aka, yang keempat adalah qala. Cukup 4 ini. Di antara ayat-ayat yang terawal. Okey, dan Puan Diana tanya surah ini untuk gain rezeki ke? Itu bukan caranya untuk kita melihat surah ini. Nanti di dalam tadabbur tauhid Puan akan dapat crystal clear macam mana nak deal surah di dalam
Al-Quran ini. Sampaikan kalau orang cadanglah kau baca ayat ni rezeki kau melimpah ruah, kita akan rasa macam oh tak betul ni. Macam kita kalau buat pun tak jadi. Boleh jamin macam tu lah. Kalau buat pun tak jadi. Ya. Jadi surah ini bukan untuk rezeki, tetapi surah ini untuk memujuk hati kita saat hati kita ni mungkin sakit terhadap apa yang Allah ujikan, Allah berikan ujian, ataupun hati kita ni kering kontang, tak ada iman. Kita nak refresh balik hati kita dengan ayat Al-Quran. Okey, soalan yang terakhir, sebab soalan ni pendek je kan. Ada tak soalan yang terakhir? Okey, ada tak soalan yang terakhir? Tak ada ke? Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bagi nak daftar. InsyaAllah tak sabar nak jumpa, nak share. Macam-macam nak share lagi ni. Ini sebagai kita punya orang kata apa, satu langkah pertama lah ya, untuk belajar. Nanti kita akan jumpa dalam seminar Tadabbur Tamhidi. Bagaimana nak hayati? Bagaimana nak hayati itu ada dalam proses tadabbur. Ada dalam proses tadabbur. Nama seminar adalah Seminar Tadabbur Tamhidi. Tamhidi tu apa? Tamhidi tu pengenalan. Macam mana nak kukuhkan foundation, jelas sejelas-jelasnya how to tadabbur significantly kepada diri kita. Okey. Baik. Seminar Tadabbur Tamhidi. Okey, kita dah berakhir, kita dah berada di akhir kita punya kelas. Alhamdulillah. Saya bersyukur sangat dipertemukan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Antara hajat saya untuk menjadikan komuniti tadabbur Quran dengan cara yang betul. Pengamalan yang betul supaya tidak ada lagi ikut-ikutan bila kita dengar cadangan sesuatu surah. Itu yang penting lah. Perlu ada tafsir ke nak join? Tak perlu. Tak perlu tafsir, jangan risau. Sebab dia lebih tak perlu tafsir. Dalam tu nanti lagi perempuan akan tanya macam-macam soalan lah yang akan terkeluar. Saya dah baca tafsir, saya dah buat tadabbur ke? Kenapa saya buat tadabbur tapi saya rasa tak ada apa-apa? Apa lagi soalan? Antara kalau saya baca tilawah kan dengan geng-geng masjid ni, mana satu nak buat dulu? Tadabbur ke tilawah? Contoh macam-macam persoalan kan? Semua tu kita jawab dekat dalam seminar. Kadang-kadang mungkin tak terfikir kat dalam seminar kan? Nanti dalam kelas bonus pun boleh saya akan jawab lah. Saya akan jawab semua soalan. Setakat ni kita jawab semua soalan lah. Sebab itu memang kita nak bagi privilege kepada para peserta. Bagaimana nak hayati dalam salat? Yang pertama mesti kita tahu apa yang kita baca. Kita kena tahu dahulu apa yang kita baca dalam surah Al-Duha. Jadi paling mudah bila kita ingat makna kata kunci, bila kita baca, kita cuba usahakan untuk terbitkan perasaan tersebut. Dengan keadaan kita dah tahu dan faham. Jadi bila masuk ke solat, ibarat macam kita tengah bermonolog dengan Allah. Wahai Allah, wadduha ya, aku ini sekarang ini aku ni pernah zaman kegemiranganku. Ya, wahai Allah, apa yang kita nak menolong? Benda tu within second je kan kita baca dalam Al-Quran kan? Jadi benda tu perlu dilatih lah. Perlu dilatih. Best sebenarnya, best ilmu tadabbur ni. Ya, kadang-kadang ada yang beli buku kan, saya yakin ramai yang beli buku tentang kitab tadabbur lah, tapi tak baca sampai habis. Betul tak? Tak baca habis. Mungkin baca satu bab, lepas tu tutup. Ataupun kalau baca mungkin tak berapa jelas, tak berapa faham, nak tanya siapa lagi. Jadi itu tujuan kita nak melengkapkan keperluan yang ada pada masyarakat sekarang. Ada buku bagus, sila beli. Bila-bila nak rujuk kan, nanti dalam kelas bila dah faham the whole process, perjalanan sebelum, semasa dan selepas tadabbur, bila baca akan teringat, oh ni Ustazah kongsikan tu. Sebab ilmu dia tidak akan lari. Ya? Tetapi macam mana kita nak mempersembahkan, nak menyampaikan perkara tersebut dalam bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat secara umum lah. Okey, baik. Okey. Baik. Ada soalan lagi ke? Tak ada dah kan? Okey, jadi alhamdulillah segala yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Ya, jadi insya-Allah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa next selepas ini di dalam tadabbur tamhidi dan juga praktikal tadabbur surah An-Nas selepas ini. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, sama-sama semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama-sama Puan Azlia. Ustazah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau yang buka kamera tu bolehlah panggil kan. Kalau tak nampak muka nak panggil. Ada Puan Rahmah dengan kita. Saya seronok kalau orang buka kamera ni. Ada Puan Zuhai. Puan Zuhai family. Mungkin yang tak jumpa sini kita berjumpa di syurga. InsyaAllah Puan Dora. Okay, ada Puan Dora. Okay. Terima kasih Ustazah. Jazakallah khairan. Baik. Allah tak nampak dah siapa yang bercakap. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kongsikan maaf. Jazakallah Fifah. Okey, baik. Siapa yang cakap? Okey, mungkin kawan-kawan ke. Makcik Farida ni. Makcik Farida. Okey. Terima kasih Afifah. Baik. Ini antara makcik-makcik lah yang sama-sama dalam menyebarkan Islam ni. Baik, sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama semua. Waalaikumsalam.